Baik, bermula dengan pengenalan. Sejarah Kota Larangan ini mula dikenali di seluruh dunia disebabkan oleh keunikan struktur seni binanya. Jadi berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, pelbagai nilai seni bina yang dapat diperoleh antaranya ialah struktur seni binanya, pemilihan warna, rupa, budaya, simbolik dan juga lambang yang digunakan dalam membina Kota Larangan ini. Dan Kota Larangan ini merupakan istana rasmi bagi Maharaja Cina, iaitu mula digunakan pada dinasti Ming hingga dinasti Qing. Kedudukan bagi Kota Larangan ini adalah di pertengahan kota Beijing, China yang kini merupakan muzium istana. Dan istana ini ataupun Kota Larangan ini mula dikenali sebagai istana rasmi bagi kegunaan Maharaja dan keluarganya. Selain itu juga dijadikan sebagai pusat istiadat dan juga tempat politik. Dan pada tahun 1924, Kota Larangan ini mula ditempatkan di bawah pentadbiran Muzium Istana kerana mempunyai pelbagai jenis artifak dan kerja seni yang bersejarah bermula daripada dinasti Ming dan juga dinasti. Kedudukan dan susun atur setiap bangunan yang terdalam dalam Kota Larangan. Kota Larangan ini dibina dalam kawasan yang berbentuk segi empat tempat dengan keluasan 720,000 meter persegi dan ia merupakan sebuah kawasan yang sangat luas. Keunikan dari aspek kedudukan yang boleh dilihat dalam seni bina Kota Larangan ialah penggunaan paksi kuasa utara selatan. Pembinaan Kota Larangan ini juga menggunakan paksi sementri. Jumlah dan kedudukan bangunan istana yang terdapat di paksi sebelah barat adalah sama dengan istana yang terdapat di paksi sebelah timur. Selain itu, dapat dilihat juga di istana di mana terdapat 6 buah istana di sebelah barat dan 6 buah istana di sebelah timur. Ke-12 istana ini merupakan istana yang didiami oleh kundik-kundik Maharaja. Istana kundik ini berada di sisi 3 istana utama yang didiami oleh Maharaja dan juga Permaisuri. 3 istana utama tersebut ialah The Place of Earthly Tranquility, The Hall of Union, dan The Place of Earthly Purity. Terdapat beberapa aspek budaya yang kaya dan mendalam terdapat di Kota Larangan antaranya adalah dari segi bina yang unik. Ciri-cirinya ialah simetri aksial dan orientasi selatan utara. Ianya adalah untuk mewakili kuasa tinggi Maharaja, diberikan dari syurga dan tempat di mana dia tinggal menjadi pusat dunia. Semua pintu dan dewan penting Kota Larangan disusun secara simetri pada paksi tengah utara selatan Beijing lama. Berdasarkan prinsip Feng Shui, susun atur telah dirancang agar tepat pada simetri dengan setiap bangunan yang ruang yang mempunyai komponen yang betul. Budaya ini telah menekankan penyatuan antara manusia dan alam adalah satu amalan terpenting dalam tradisi dan falsafah Cina untuk menjaga keseimbangan utama dibina secara simetri di sepanjang paksi pusat. Selain itu, aspek budaya dari segi simbol iaitu melalui singa batu atau gangsa. Dalam budaya Cina, singa adalah raja binatang yang dianggap sebagai simbol kekuatan. Singa batu dan gangsa terkenal sebagai penjaga simbolik dan dapat dilihat di sebelah gerbang yang banyak di perkarangan istana Kota Terlarang. Seterusnya ialah hiasan pada bumbung bangunan. Terdapat beberapa deretan patung bintang mistik yang diletakkan di sepanjang lorong dewan yang hanya untuk kegunaan rasmi sahaja. Haiwan seperti naga, burung ponik dan singa mempunyai maksud yang kuat dalam budaya tersebut. Warna yang pertama ialah warna merah. Warna merah ini merupakan warna yang sangat popular dalam masyarakat Cina. Bukan sahaja pada zaman dinasti terdahulu, malah penggunaan warna merah ini sangat popular dalam kalangan masyarakat Cina pada zaman sekarang. Penggunaan warna merah ketika zaman dinasti Ming dan dinasti Qing merupakan warna yang membawa keuntungan di mana warna merah ini melambangkan kebahagiaan, kekayaan, kejayaan, nasib baik serta kekuatan yang dimiliki oleh seseorang maharaja itu. Penggunaan warna merah ini dapat kita lihat pada bahagian dinding-dinding istana dan bukan hanya terdapat pada istana sahaja, malah setiap bangunan istana
yang terdapat dalam kota larangan mempunyai dinding-dinding yang berwarna merah perintah pada ketika itu. Warna yang kedua ialah warna kuning. Warna kuning merupakan warna rasmi yang digunakan oleh Maharaja pada dinasti Ming dan dinasti Qing. Kita dapat melihat penggunaan warna kuning ini pada bahagian jubin kaca yang digunakan pada bumbung istana dan juga pada hiasan-hiasan lain seperti jubah rasmi Maharaja. Warna kuning digunakan secara eksklusif oleh Maharaja dinasti Ming dan dinasti Qing. Penggunaan warna kuning ini bermula setelah wujudnya legenda Maharaja Kuning, di mana Maharaja Kuning atau Maharaja Wangdi merupakan seorang perwira yang telah menaluki beberapa negara ketika zaman penggunaan warna kuning pada jubin kaca yang digunakan pada bumbung istana yang terdapat dalam kota larangan. Kota larangan dapat menaikkan lagi nilai estetik istana tersebut, di mana penggunaan warna kuning ini dapat menunjukkan sifat keagungan dan kekuasaan seseorang maharaja itu. Aspek lambang. Kota larangan adalah kompleks bangunan zaman purba yang dipelihara baik di dunia. Pelbagai hiasan haiwan mitos digunakan mengikut tahap keunggulan setiap bangunan. Antara haiwan mitos yang menghiasi bangunan-bangunan di kota larangan adalah naga, phoenix, singa, kuda laut, sani iaitu naga singa, Ziayu, naga ikan, Ziazi, binatang mitos yang dikenali sebagai perwakilan keadilan, Donyu, naga pertempuran sebagai benteng, dan Hangxi, monyet terbang yang melindungi seni bina dari guru. So, kebanyakannya hiasan haiwan yang digunakan mempunyai makna-makna tertentu kepada setiap pembukaan di luar maupun di dalam bangunan. Jadi kesimpulannya, seni bina bagi kota larangan ini adalah pengaruh daripada kepercayaan mereka dan juga budaya di tempat tersebut. Jadi antara nilai estetik yang dapat diperoleh dalam pembinaan struktur kota larangan ini ialah penggunaan warna. Sebagai contoh, penggunaan warna kuning, penggunaan warna merah dan sebagainya yang diaplikasikan untuk menunjukkan status ataupun makna tersirat yang sebaliknya. Dan selain daripada penggunaan warna ialah penggunaan patung-patung haiwan. Sebagai contoh, penggunaan patung haiwan naga. Bagi lambang naga ini, ianya merupakan simbolik kepada maharaja untuk menunjukkan keberanian ataupun menunjukkan keagungan. Dan dalam masa yang sama mungkin dapat membawa tuah mengikut kefahaman budaya tersebut. Sebagai masyarakat, kita hendaklah memahami makna berdasarkan simbolik yang digunakan. Sama ada makna tersebut dapat diperoleh secara tersurat ataupun dapat diperoleh secara tersirat. Jadi setiap nilai-nilai yang diperoleh ini hendaklah dihargai dan dipelihara sebaik mungkin untuk tatapan dan juga rujukan generasi yang akan datang. Itu sahaja daripada